rakyat Malaysia kena faham, semua kaum, bahawa peruntukan perlembagaan itu dah ada. Dan itu bukan kita buat sekarang. Kita buat sejak 60 tahun dulu, 6 dekad dulu. Ya. So, kita kena laksanakan. Sebab itu dasar yang telah kita bersetujui bersama. Memanglah bukan kita yang tulis dasar itu. Yang tulis, yang buat dasar itu, yang terima kerajaan adalah sultan-sultan kita. Ya. Yang buat agreement itu adalah British dengan sultan-sultan kita. Bukan rakyat dengan rakyat. Tak ada. Rakyat dalam sistem kita adalah pengundi saja. Yang menguruskan negara, yang mentadbir negara, yang buat polisi ialah orang yang kita pilih dalam DUN dan juga dalam parlimen. Dan mereka ini mentadbir negara mengikut prosedur yang ada. Dan bila pelantikan Perdana Menteri misalnya, pelantikan Menteri Menteri adalah dibuat oleh yang Di-Pertuan Agong. Kita bagi dah. Kita bahagi kuasa tu. Kuasa raja yang mana, kuasa rakyat yang mana. Bukan boleh rakyat gaul semua, tak boleh. Tak boleh. Rakyat memang sentiasa kuasanya ialah dia rakyat. Dia mengundi, pilih pemimpin. Tapi yang melantik pemimpin di peringkat negeri dan juga di peringkat negara adalah sultan yang memerintah di negeri tersebut dan juga yang Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Sebab itu bila kita ada krisis baru, muktamadnya adalah yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu. Itu dia. Jadi rakyat kena faham bidang kuasa rakyat di mana, bidang kuasa raja di mana. Jangan kita gaulkan semua, kita nak buang raja, kita hina raja, sebab tak boleh. Itu menunjukkan kita tak memahami rukun negara. Tak memahami perlembagaan kita dan rukun negara. Jadi rakyat Malaysia, apa kaum pun, terutama yang tak faham tentang perlembagaan kita, yang tak faham susun atur ya masyarakat Malaysia ni, Malaysia Nation ni, yang tak faham, dia kena belajar. Dan kita jangan bersifat kurang ajar pada sistem yang telah kita buat, nak mengubah semua dengan you harap, bila you nak ubah semua, you kacau semua, you harap orang yang kena itu akan senyap. Tak. Orang yang kena itu akan fikir balik, akan beri jawapan balik dan akan berikhtiar untuk tidak mereka terus dihina dan sebagainya. So bagi saya itu yang sangat pentinglah semua rakyat Malaysia faham dan kena dukung kerajaan baru. Memang ada yang tak sokong, tapi kita dah bagi peluang 2 tahun pada kerajaan yang jatuh, baru jatuh. Kita bagi peluang pada kerajaan yang baru dibentuk. Dan campur tangan Seri Paduka Baginda yang Di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, Raja-Raja Malaysia ya, Rulers Conference itu adalah perkara yang akhirnya menjadi keputusan. Sebab masalah ni, ini perkara besar tau. Banyak rakyat Malaysia tak faham. Dia kata kuasa rakyat, tetapi kuasa raja dia tak nampak. Kan? Jadi kita sekarang dikejutkan bahawa rakyat boleh buat macam-macam political maneuvering, kita boleh buat. Atau permainan politik buat. Tapi akhirnya, you menimbulkan keadaan keluh kesah. Ya? Keadaan gawat dalam negara kita. Ekonomi kita jatuh, duit kita jatuh, unemployment terlalu banyak, pengangguran terlalu banyak. Ya? Akhirnya raja kena step in. Raja kena datang dan uruskan itu. Maknanya kuasa rakyat tak semestinya betul. Ini my point. You patut masukkan ini. Kuasa rakyat semestinya tidak betul. Demokrasi bukan the final solution ataupun bukan cara terbaik untuk menguruskan negara. Kalau demokrasi secara total, dia menjadikan orang tidak bertanggungjawab. Dan you bercakap soal rasuah. Demokrasi juga menggalakkan rasuah. You beli pengundi, kan? So, kuasa raja. Itulah yang fair. Sebab itu, di Malaysia ni kita untung. Sebab kita kekalkan institusi raja, dia sebagai check and balance ya, kepada sistem pentadbiran kita yang ada dan pemerintahan yang kita ada. Sebab kalau kita bagi rakyat berkuasa penuh, baru 2-3 hari ni kan, apa jadi? Dia main tu main sokong menyokong. Kita tengok rakyat tak boleh buat apa kan? Lepas tu sebab itu ada cadangkan bubar parlimen. Tapi kalau boleh, kita tengok dan ada orang bercatur. Raja yang buat keputusan. Kalau rakyat hancur. Itu sebab kuasa rakyat belum tahu lagi sesuatu yang betul, ya, sesuatu yang benar. Kuasa raja, ya, kuasa raja ikut perlembagaan, ya. Sebab kita tak boleh, raja juga tak boleh berkuasa main suka saja, ya, ikut perlembagaan. So bagi saya perlembagaan itu adalah perkara yang tertinggi yang menentukan bidang kuasa dan juga menentukan bagaimana pelaksanaan untuk kita menguruskan negara dan mentadbirkan negara. So sistem kita adalah yang terbaik. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, antarabangsa, ekonomi, sukan dan gaya hidup semuanya lengkap dalam Buletin TV3. Dan pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.